Saya rasa semua dah masuk. Okay. So kita boleh teruskanlah kelas kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, so kita baca dulu Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Jumaat kepada semua. Okay, so hari ini adalah hari kelas kita yang ketiga, jam yang ketiga dan keempat. Okay, dalam tempoh 2 jam ni kita akan tengok lagi chapter 1, kita habiskan mana yang sempat kita habiskanlah untuk chapter 1 ni. Okay, so sebelum tu saya nak recap dulu apa yang kita dah belajar dalam kelas-kelas yang lepas, 2 jam kelas yang lepas. Okay, yang pertamanya kita dah tengok berkaitan dengan sejarah macam mana wujudnya akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Okay. Macam mana teori-teori awal yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tertentu, okey, domino teori. Kemudian akta pertama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja ni di Britain, okey. Dan dalam masa yang sama kita juga dah tengok akta-akta yang ada dekat Malaysia, okey, yang digunakan pakai dekat Malaysia, okey. So dalam bidang construction, especially dalam bidang construction ni, okay, so ada 3 akta yang berkaitan. Satu OSHA 1994, kemudian FMA 1967, satu lagi EQA 1974. So nanti boleh tengok baliklah nota yang saya share sebelum ni. Okay, kemudian juga kita ada tengok preparation for before ataupun during and after works. Okay, so persediaan kepada pekerja, kepada majikan, apa yang perlu dibuat sebelum memulakan kerja. Hilang. Tidak. Hello sir. Select. Mesti kepiting wifi. Api napi. Buat apa tu man? Moya tu. Borang apa? Nai. Moya. Hello 1, hello 2, hello 1, hello 2. Ajar ni. Serius lah. Hello. Bersama saya streaming pagi ni. Thank you for Min ajar Min. Min ajar. Amin awal Amin. Yes. Malai dah tengok jarak kan. Tak ajar ni sesat lagi. Kau nak balik dulu sekali kan. Kuat borok tu. Kuat borok ah. Amin. Dah lah streamer sekarang. Pakai DB kau. Streaming pakai wifi jiran. Jadi
Ada Adam. Ya saya. Aduh. Oh bodoh. Tak ada tema ke hari ni, Adam? Tema apa aku tengah masak kan? Pakailah baju tu keluar. Sir buka mic sir. Sir buka mic. Tak dengar aku. Tulis. Mic sir. Tulis. Okay, dengar. 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 Okey. So ulang balik lah. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok 3 perkara juga. Okay, antaranya adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang biasa kita buat, yang biasa dilakukan di tapak bina ataupun construction site. Okay, kemudian kita tengok juga machineries ataupun plant yang biasa diguna pakai di tapak bina. Dan satu lagi adalah site accident, kemalangan-kemalangan di tapak bina ataupun di construction site. Okay. Okay, kita tengok dulu construction activities. Okay, yang ni kita dah tengok last class. Okay, slide saya nampak? Nampak. Nampak. Okay, construction activities. Okay, so ada macam-macam jenis aktiviti-aktiviti yang dibuat, yang dilakukan di tapak bina. Okay, antaranya adalah soil investigation ataupun siasatan tapak, siasatan terhadap tanah. So tanah ni kita kena siasat dulu. Sebab apa? Tanah ni adalah bahagian ataupun tempat yang paling last sekali kita punya structure tu memindahkan dia punya loading tu. Okay. So apa-apa saja construction, apa-apa saja objek yang ada di atas muka bumi ni, so yang last sekali pegang ataupun yang last sekali terima beban adalah tanah. So tanah ni kalau kita tak rawat dia betul-betul, kalau kita tak pastikan kekuatan ataupun strength tanah ni dalam strength yang sepatutnya, so akan berlaku masalah. Walaupun sehebat mana, sebesar mana, sekukuh mana tiang ataupun bangunan yang kita bina, kalau tanah ni ada masalah, so bangunan tersebut ataupun apa-apa structure yang berada di atas dia akan runtuh juga. Okay. So tanah adalah perkara yang paling penting. So kalau dekat Jepun, orang Jepun ni dia akan cakap dulu, dia akan bercakap dulu, dia akan pesan dekat tanah supaya jangan buat masalah lah. So bila dia buat masalah, tanah ni buat masalah, so structure yang dibina sekukuh-kukuhnya tu boleh runtuh, akan runtuh juga. Okay, so itu adalah soil investigation. Okay. Aktiviti lain antaranya adalah site clearing. Kita bersihkan, kita cuci kawasan ataupun tapak bina tu daripada apa saja benda-benda yang boleh mengganggu kita punya binaan. Okey, piling. Apa dia piling? Piling ni apa dia? Baik. Pernah dengar tak perkataan piling? Tak kerana hai. Pernah. Piling ni kalau dalam bahasa Melayu dia cerucuk. Nanti mungkin bila awak praktikal, bila awak kerja nanti awak akan dengar juga term-term dalam bahasa Melayu, cerucuk. Okey, rasuk. Okey, berangkai ricih. Okey. So piling ni kenapa setengah tempat ataupun setengah kawasan tu kena pile? Ada yang tak perlu pile. Okey? Tanah tak kuat. Sebab Nak tanah mampat tak tanah. kuat. Kenapa tanah tak kuat? Tak rata. Tak mampat. Kawasan tergolong. Tak mampat. Kalau saya Tanah buat lembap. ni,
Terbalik ke tak terbalik awak punya screen? Tak. Tak terbalik. Tak terbalik. Tak terbalik? Okey. Okey. Nampak betul lah. Betul lah. Betul je, betul. Okay. So cerita pasal piling ni. Okay. So kenapa setengah kawasan, setengah tempat tu kena pile, kenapa tak perlu pile? Okay. So piling tujuan dia, okay, katakan tanah tu, jenis tanah tu, partikel dia besar-besar. Okay, bila partikel besar-besar, apa yang ada dalam tanah? Akan ada apa dalam tanah? Kalau partikel besar. Batu. Dia ada rongga. Ini adalah ruang udara. Okey, ada ruang udara. Okey, ataupun void. Ada nak tanya ke apa? Tak ada lagi. Jelas gambar ni nampak Nampak. Balik okey. So bila ada void, strength tanah ni akan jadi lemah. Okay, so tanah ni ada beberapa elemen yang akan menyebabkan dia lemah. Salah satunya adalah udara. Kemudian kandungan air yang terlebih, yang melebihi dia punya had dia. Kemudian beban ataupun loading. Okay. So kalau void ni, okay, kita nak atasi dia, sebab itu kita letakkan sesuatu di dalam tanah ni. So kita letakkan sesuatu lah. Tapi kita letakkan pile. Tujuan dia untuk memastikan partikel-partikel yang besar tadi merapat antara satu sama lain. Okay, so bila dia rapat, so ruang udara tu akan jadi kurang lah. So bila jadi kurang, so strength tanah tu akan lebih kuat. Itu function, itu tujuan kita letak apa tu pile ataupun tanah yang jenis berair pun sama. So kita nak kurangkan kandungan air, kita boleh letak piling. Okay? So, kalau partikel yang besar ni, contohnya macam pasir, kawasan yang berpasir ataupun kawasan yang tanah liat ataupun biasanya kita boleh buat pile. Tapi kawasan berlumpur ni awak tak boleh letak terus pile. Awak kena korek dulu sampailah awak jumpa permukaan yang betul-betul keras. Barulah awak boleh sama ada awak nak letak pile ke ataupun awak nak letak satu lagi alat canvas, macam canvas lah untuk menutup permukaan tu supaya air daripada bawah tu tak menyerap masuk ke atas. Sebab tanah ni dia lemah dengan air, dia lemah dengan udara, dia lemah dengan load ataupun beban. Okey? Itu sifat tanah. Tanah ni awak kena kenal dulu macam mana dia punya ciri-ciri dia. Sebab tu soil investigation ni proses yang sangat lama. Kalau awak perasan, kalau dalam satu site tu dia akan timbunkan tanah-tanah stompok ataupun dia buat load test. Maksudnya dia letakkan besi-besi ataupun batu-batu besar. Nanti kita tengok untuk memastikan tanah tu tak mendap ke bawah. So bila dia mendap ke bawah, bermaksud ada something lah pada ciri-ciri tanah tu yang awak perlu rawat, kita perlu rawat. Okay? Supaya tak mendatangkan masalah bila bangunan ataupun struktur tu dah siap. Okay, so tu piling. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu dia cerucuk lah. Okay, ni load test. Ni yang saya cakap tadi. Kalau awak perasan dekat construction site, dia akan letakkan apa tu batu-batu ataupun besi-besi macam ni, ada besi, ada batu. Dia nak tengok tanah kat bawah tu mendap ke tak, dia turun ke tak. So kalau turun, maksudnya tanah tu tak kuat lah. So kalau dia tak turun, so okey.
Maksudnya awak proceed, mungkin nak letak tiang ke, nak buat foundation di muka kat kawasan tu. Okay? Itu load test. Okay, seterusnya adalah excavation. Excavation ni adalah penggalian. Kita gali, kita korek kawasan-kawasan yang tertentu untuk tujuan kita nak letakkan structure lah, kita nak letakkan dia punya foundation ataupun dia punya penapak ataupun dia punya basement lah, ataupun nak buat longkang. So site, construction site, sebelum awak buat construction tu, sebelum awak buat tiang, awak buat dia punya foundation, benda pertama yang awak kena buat adalah longkang. Kenapa kena buat longkang dulu? Namanya temporary drain. So kenapa kena buat temporary drain dulu? Supaya air tak bertakung. Supaya air tak bertakung. Bila bertakung apa jadi? Dia akan mencecaskan tanah. Banjir. Jadi banjir ya. Banjir. So bila tak ada longkang, jadi banjir. Site tu banjir. Banjir, banyaklah masalah lain yang akan timbul, gilir sebagainya lah. Okay. So longkang adalah benda yang sangat penting. Walaupun mulut kawan awak bau longkang, tapi longkang adalah satu benda yang sangat penting. Dekat mana-mana tempat kawasan perumahan, awak kena pastikan sistem saliran, especially longkang tu, jangan tersumbat, jangan rosak. So bila rosak, mudahlah berlakunya Banjir. Banjir. So longkang jangan main-main. So kalau nak buat longkang nanti pastikan longkang tu betul-betul boleh mengalirkan air. Jangan buat flat. Longkang ni tak flat. Bila flat, air tak boleh mengalir. Dia kena condong sikit. Dekat ujung kena tinggi, dekat bahagian hilir dia kena rendah sikit supaya air tu ada kecerunan dan dia boleh mengalir. Okay. So punca banjir ni longkang ni sebenarnya. Longkang tak flowkan air tu dengan betul. Okay. Okay, itu excavation. Kemudian blasting. Blasting ni kita meletupkan lah. Kita letupkan kawasan-kawasan yang kita nak letup. Okay, untuk kita buat pembinaan. Contohnya gua. Tahu gua? Apa beza gua dengan bukit? Gua ada laluan. Gua ni batu. Bukit ni tanah. Batu ni keras. Kita tak boleh nak gunakan excavator nak pecahkan, nak korek. Boleh tapi jadi lambat lah. So kita kena letupkan. So kawasan-kawasan yang mungkin dia punya kawasan tu banyak batu ataupun gua, banyak gua, so kita kena letupkan. Okay, blasting process. Okay, seterusnya aktiviti-aktiviti lain yang biasa kita jumpa dekat site adalah kerja buat formwork ataupun fast work. Apa dia formwork ni? Apa dia formwork? Formwork ni kerja-kerja, formwork ni acuan lah. Awak nak buat tiang, bukan tiang pasang siap tu. Tiang yang awak pasang dekat site. So awak kena pasang formwork dulu. Masa SEM 2 pun saya rasa awak ada buat kan, konkrit punya test. Awak letakkan konkrit tu dalam bekas besi tu kan. So yang besi itulah formwork. Ni kalau dekat site dia tak ada besi. Kenapa tak ada besi dekat site untuk buat formwork ni? Sebab besi berat. Satu berat, satu lagi awak beli hari ni, esok hilang lah. Orang curi. Besi ni nilai dia tinggi. So boleh jual. Okay, sebab tu dia guna kayu je. Papan ataupun plywood saja. Itu tak ada orang curi. Okay. Tu formwork. Formwork ni kita buat acuan.
So tiang ke ataupun beam ke ataupun lantai ataupun apa tu slab, biasanya kita akan buat formwork dulu. Okay, kecuali kalau yang precast punya structure lah, tiang precast ataupun beam precast tu order dekat kilang bawa pasang je. Macam bangunan baru KPTM ni itu precast punya konkrit, so dia pasang dekat site saja. So dia bancuh dekat kedai, dekat apa kilang, lori bawah tu pasang macam pasang Lego tu lah. Okay, so tu precast. Precast ni dikeras sikit. Kalau awak nak ketuk paku dekat dinding, dia tak load ataupun dia keras, dia tak boleh nak paku, sebab konkrit yang dekat kilang ni memang grade dia memang grade yang sepatutnya lah, Grade yang sesuai. grade yang katakan awak bancuk grade 30, so 30 lah grade dia. Dia tak macam awak bancuh dekat site, in situ punya bancuhan. So ada yang keras, ada yang lembik. Macam awak buat lab structure tu lah, buat konkrit tu, ada yang berjaya slam test, ada yang tak berjaya slam test. Okay, kemudian aktiviti yang lain, concreting. Okay, kerja-kerja konkrit. Okay, konkrit awak beli dekat kilang, dekat batching plant, tu lori siput tu bawa, dan awak letaklah dekat kawasan-kawasan yang awak nak konkritkan tu. Okay, kemudian yang seterusnya lifting. Okay, kerja-kerja mengangkat ni. So apa yang diangkat tu? Keri tu angkat apa? Dan Container. kat container. Kat kabin kan? Oh. Untuk apa kabin tu ataupun kontena tu? Cabin. Tempat tinggal pekerja. Tempat tinggal Office, pekerja boleh, Office. site office pun boleh. Okay, so biasanya dia gunakan kabin ataupun kontena je lah, sebab bila dah habis projek tu dia boleh bawa tempat lain pula. Kalau dia buat permanent punya bangunan, nanti kena robohkan balik, kena buat yang baru. So biasanya dia gunakan kabin ataupun kontena saja. Okay, kemudian working at height. Okay, ini antara kerja-kerja yang paling banyak dekat site, bekerja di tempat di kawasan yang tinggi. Okay, working at height ni pun antara kemalangan yang paling banyak berlaku di construction site, jatuh daripada tempat tinggi. Okay, so bila bekerja di tempat tinggi, pastikan kita mematuhi cara bekerja working at height yang betul, pemakaian yang betul. Okay, cara kita nak berdiri dengan betul. Okay, so bukan dekat site saja, dekat rumah pun mungkin awak pernah working at height, tukar mentol lampu ataupun cuci kipas, cuci sawang. Okay, so itu pun awak kena hati-hatilah, kena ambil langkah-langkah yang sesuai. So jangan terpanjat tak ikut prosedur. Nak bekerja tempat tinggi ni awak perlu gunakan tangga. Jangan panjat dekat kata tiang-tiang yang ada dekat rumah tu. Okay, so kena jagalah. Sebab macam saya cakap sebelum ni, safety ni bukan di construction site saja, di mana-mana, di rumah pun kita kena coverkan safety punya aspek. Okay, seterusnya steel structure. Beam besi, tiang besi. So ada structure, ada bangunan, ada rumah, memang dia fully structure dia menggunakan steel. Steel ni dia mahal lah, mahal, dan juga dari segi kebahayaan dia
Lagi bahaya berbanding dengan konkrit. Sebab steel ni, besi ni, dia cepat panas. So bila berlaku kebakaran tu, memang kawasan-kawasan yang terdedah dengan besi ni cepat panas dan boleh menyebabkan orang yang mungkin terperangkap semasa kebakaran itu berlaku, proses untuk dia keluar daripada bangunan tu akan jadi terganggu. Okay. Yang seterusnya, aktiviti yang seterusnya scaffolding, ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah cerucuk. Scaffolding ni pemasangan cerucuk. Apa guna scaffolding ni? Apa kegunaan dia? Untuk panjat. Panjat tempat tinggi. Panjat lah. Dia macam ganti tangga. Tapi tangga ni terhad. Dia punya ketinggian tu terhad. So bila scaffolding ni, so awak boleh buat kerja, especially kerja-kerja mengecat ke, ataupun kerja-kerja mencuci bangunan ke, ataupun memasang struktur-struktur dekat bangunan menggunakan perancah ataupun scaffold. Okay, dan scaffold ni dia bukan semua orang boleh pasang. Dia ada engineer juga. Okay, so kalau awak nak menjadi orang kompeten untuk scaffolding ni, dia ada kursus. Dia macam sama macam kursus Triple S, okay, kursus SHO, kursus yang lain awak. So bila awak dah dapat sijil untuk scaffolding punya supervisor tu, so awak layaklah untuk menjadi kompeten punya person untuk memasang scaffolding. Okay? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay. Aktiviti yang lain, demolition. Apa dia demolition? Roboh. Kerja-kerja merobohkan struktur ataupun struktur bangunan yang lama. Okay. Bangunan ni dia ada jangka hayat dia. Okay. Dia ada dia punya expired date dia. So bila dah lebih daripada expired date dia, so bangunan perlu dirobohkan dan dibina struktur-struktur yang baru untuk memastikan bangunan yang lama tu dia tak boleh mendatangkan masalah lah kepada mungkin penghuni ataupun orang yang berada di dalam bangunan tu. Bila awak berada dalam sebuah bangunan yang telah tamat tempoh ni, kalau awak insurans nyawa, berburu dah tak digunakan lagi sekarang. Okay. So dia dalam proses perobohan, demolition lah, sebab dia dah melebihi dia punya jangka hayat. Okay, so tu demolition. Demolition punya aktiviti ni pun dia ada engineer dia. Engineer yang khas, yang khusus untuk memastikan proses demolition berlaku dengan selamat. Saya ada video berkaitan dengan demolition ni. Okay, kita tengok proses demolition yang selamat dulu. Kemudian kita tengok yang salah ataupun yang fail. Okay, nampak tak video ni? Nampak. 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 Pak. Okay, 4 minit ni. Tengok dulu lah video ni. Nampak?
Okay, so proses yang sebetulnya dia meletup ke bawah. Dia bukan pergi ke bangunan sebelah. Oh. Stadium. Oh, ya. Oh, iya. Jatuh tak ada. Okay, itu contoh proses demolition yang betul. Kita tengok yang fail. Bantu bang. Tiba. Nampak ini? Nampak? Nampak. Pun kena bangunan. Uish. Uish. Terjatuh habis.
Uh. Okay, so tu contoh kerja-kerja demolition. Okay, seterusnya aktiviti yang seterusnya tunneling, buat terowong, underwater or above water. Okay, macam mana orang buat tiang jambatan?
Macam mana dia nak Ah, buat kerja dalam laut ataupun dalam sungai tu dan nak mengelakkan air tu daripada mengganggu kerja dia lah. Kerja-kerja piling, kerja-kerja Buat awal-awal. Buat tapak. Buat tapak. buat tapak, maksudnya Dia letak apa ni? Dia buat dasar bagian bawah jambatan dulu. macam mana nak halang air tu. Guna apa lah? Dah Dia belajar. pangan. Dia akan blok air tu, gunakan besi dan sebagainya lah. Kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja underwater ni, nak buat pelantar minyak ke. So kalau kedalaman air tu sampai 100 ataupun 1000 mm, so dia kena sekat juga. Untuk buat kerja-kerja konkrit, untuk buat kerja-kerja pemasangan tiang dekat dalam laut ataupun dalam sungai tu. So dia akan sekat dulu air, dia akan jadi macam satu kawasan, katakan segi 4 tu. So dia akan halang air daripada masuk ke dalam barulah dia boleh buat kerja-kerja konkrit. Tak, memang tu dekat kerja lah. Okey, seterusnya aktiviti yang lain, traffic management, kawalan kepada trafik, kerja-kerja jalan ataupun electrical works, okey, hot work, kerja-kerja welding semua, okey, welding cutting, ataupun night work, kerja-kerja yang melibatkan kerja tu Malam. hanya boleh dijalankan waktu malam. Contohnya kalau kerja-kerja jalan lah, untuk mengelakkan kenderaan terganggu dari segi pergerakan trafik dia. Okey, confined space. Confined space ni kerja-kerja di tempat yang sempit. Okey, contohnya dalam loji-loji kumbahan ataupun dekat sistem saliran peparitan dalam tanah dan sebagainya lah. Ataupun silo yang batching plant, nak bancur konkrit semua, dia nak bersihkan dulu ataupun buat kerja-kerja welding, ada bocor. So tu kerja-kerja yang melibatkan confined space, ruang-ruang yang sempit. Okay, testing and commissioning. Okay, ni untuk kerja-kerja buat lift. Okay, testing untuk lift supaya lift tu bergerak mengikut pergerakan yang sebetulnya lah. Okay, so ini gambaran macam mana situasi ataupun keadaan dekat construction site. Okay, ada hoarding ni pagar. Apa tujuan letak hoarding? Pagar yang biasanya warna biru. Apa tujuan dia? Nak menandakan tu tapak. Menandakan itu tapak kawasan dia, mengelakkan orang awam daripada masuk ikut suka ke dalam site tu. So bila orang awam boleh masuk ikut suka, barang-barang tu banyak hilang lah. So dia ada akses ataupun dia punya laluan yang sepatutnya kalau nak masuk. So bukan semua orang boleh masuk ikut suka. Kalau macam awak dah pergi site visit ke, awak kena ada surat dulu mengisahkan awak daripada mana untuk buat site visit saja. Kemudian setengah-setengah site tu dia tak bagi snap gambar, ambil gambar. Takut nanti awak tunjuk dekat social media, mungkin dia punya kerja-kerja tu tak betul. Tak boleh lah. Ada setengah site dia tak bagi. Dia boleh saman kalau awak ambil gambar atau awak tunjuk dekat public pula. Okay, site office ada excavator ada, crawler crane ada, piling machine ada. Pernah tengok tak piling machine ni? Pernah. Yang dia ketuk pang Pernah. banyak kali tu. Dingin.
So bila awak kerja kat site nanti, awak kena duduk sebelah piling machine tu. Nak kira berapa ketukan. Awak dah buat lab soil dah? Belum. Belum lagi. Soil bila ambil? Sem Semi. 3 sem depan. Semi. Sini. Lab Nanti buat kena tak? mungkin buat kena balik college juga nanti. Boleh untuk buat lab lah. Ah, Nanti awak akan buat lab piling ni. Tapi manual guna tangan je lah. Awak ketuk sampailah dia besi tu tak tembus dia ke dalam tanah, dia tak gerak dah. Sama juga macam awak kena jaga piling machine ni. Okay, awak kena kira berapa ketukan dia. Kalau dia ketuk daripada pagi sampai malam dia masih lagi tembus ke dalam, sampai malam lah awak kena stay. Okay. Ada yang sampai 24 jam. Tanah tu masih lagi tak jumpa dia punya lapisan keras. Okay, so itu antara aktiviti-aktiviti yang awak boleh jumpa dekat construction site. yep. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. No. Okay, okay, planning the work. Saya teruskan lagi. Okay, planning the work. Gathering as much health and safety information about the project and the proposed site before work begins is important. Okay, macam saya pernah cakap sebelum ni, kerja-kerja sebelum site tu bermula, semasa site tu mula, ataupun selepas selesai kerja-kerja dekat site tu, itu adalah sangat penting dan perlu diselia. So supervisor kena sedia, kena tengok situasi sebelum, semasa dan selepas site. Pentingnya supervisor ni. Okay, information available at tendering should be used so that allowance is made for the time and resources required to deal with particular problem. Okay, ini aktiviti at construction site yang kita dah tengok tadi. Excavation work, piling work, concrete work, demolition, bricklaying, electric cable, pipe installation, building, transportation, management of material or equipment. Okay. Okay, seterusnya kita tengok machineries ataupun plant. PLANTS. Plant ni adalah logi. Dalam bahasa Melayu dia adalah logi. Sama juga macam machinery, jentera. Jentera yang mungkin kita jumpa dekat construction site. Okay, antaranya crane, tower or crawler crane. Okay, application, lifting material, so untuk mengangkat material ataupun bahan-bahan dekat site, angkat kontainer tadi ke, ataupun nak angkat konkrit, nak angkat besi, nak angkat simen sebagainya lah. Okay, kita akan gunakan crane. Pernah tengok crane? Crane. Pernah. Crane. So dia ada banyak jenis, ada tower crane, crawler crane, mobile crane. Okay, itu crane. Okay, hoist. Hoist pernah tengok? Hoist ni dia macam alat biasanya untuk angkut barang-barang macam konkrit daripada tingkat bawah tu ke tingkat atas. Dia ada motor, dia ada mesin lah. Dia akan bergerak daripada bawah naik ke atas. Okay, jadi kita tengok gambar dia. Okay, kemudian passenger hoist. Ni nak angkat pekerja macam lift lah. Lift sementara dekat site. Mungkin high-rise punya building project, bangunan sampai 20-30 tingkat. So nak naik ke atas, so kita kena naik lift. So lift tu nama dia passenger hoist ataupun gondola. Okay. Then bending machine. Okay. Cutting and shaping pie. So bending machine ni kita nak lenturkan, alat-alat untuk melenturkan.
material yang kita nak lenturkan. Okay, cutting machine, cutting metals, wood and plywood. Okay, excavator. Apa beza excavator, bulldozer, backhoe? Apa beza dia? Excavator ni yang macam mana? Excavator yang ada satu korek je. Excavator yang ada depan belakang tau. Excavator depan belakang. Gali tanah. Tayar dia macam tayar excavator ni. Dia besar kat belakang, kecil kat depan. Besar belakang, kecil depan. Kau kaja. Itu bukan excavator. Ya. Excavator ni yang tayar macam kata kebal tu. Oh. Dia ada bucket Okey, untuk okey. gali tanah. Okay. Itu excavator. Okey. Excavate maksudnya dia gali. Gali. Kalau bulldozer? Bulldozer yang Elak tau. Yang kat Jentolak. tanah lah. Dalam bahasa Yang Melayu, jentolak. Dia tolak tanah. Ataupun dia tolak pokok ke, nanti dia tolak lah. Kalau JCB tadi, ataupun backhoe. Tahu backhoe? Yang orang cakap tadi lah, dia ada depan belakang. Dia boleh jadi excavator, dia boleh jadi bulldozer. Okay, so dua kerja dia boleh buat. Dia boleh gali, dia boleh tolak. Okay. So nanti bila awak dah kerja, jangan beli kereta dulu tau. Beli excavator dulu. Beli backhoe. Excavator mahal sangat. Backhoe ni banyak kegunaan. Memang orang akan cari. Orang nak gali buat longkang. Okay. Orang nak gali kubur. So dia akan panggil backhoe. Okay. So jangan beli kereta dulu, beli benda tu dulu. Benda tu ada benda tu sebiji. Awak boleh beli kereta yang awak impi-impikan tu. Okay. Okay, piling and structure. Okay, piling and structure, laying, column, building structure. Okay, lorry, transport and construction material. So lorry ni ada banyak jenis. Kalau dekat dalam site tu, ada kita namakan sebagai lori hantu. Kenapa lori hantu? Pernah dengar tak? Lori hantu. Pernah. Kenapa lori hantu? Tak ada road tax. sebab dia tak ada Tak boleh bawa kat jalan raya. Sebab dia muka lori tu depan roti macam hantu. Betul tak? Kan sebab dia tak ada road tax. Lori tu hanya boleh berada di dalam site saja. So, bila dia nak bergerak ke tempat lain, lori tu kena naik lori lain. Dia boleh bergerak. Okay, and then satu lagi machineries, patching plant. Okay, patching plant ni tempat kita nak proses ataupun kita nak bancuh konkrit lah. Okay, mixing and delivering cement. Okay, so kalau gambar dia, okay, nampak tak gambar ni? nampak. Okay, ni nama dia backhoe ataupun JCB, orang biasa panggil JCB. So inilah saya minta awak beli dulu nanti, beli kerja nanti dalam tempoh setahun awak kumpul-kumpul gaji awak tu, so beli dulu backhoe. Ni ada aircon, boleh bergerak atas jalan raya, tak ada masalah, tak perlu naik lori lain. Kalau excavator tu kena naik lori lain, dia tak boleh gerak atas jalan raya sebab tayar dia tayar kata kebal, tayar rantai besi tu, dia boleh merosakkan bukan jalan. Ni boleh. Okay, so backhoe dia ada dua. Satu dia ada bucket untuk tolak kat depan, belakang ni dia ada bucket untuk excavate ataupun dia nak gali. Dua-dua dia. Dua-dua tu.
Okay, yang ni banksman ataupun flatman. Jaga Okay, jalan. ni jaga jalan, jaga trafik. Okay, penting, orang ni penting sebenarnya. Jangan anggap orang yang jaga trafik semasa kerja-kerja construction dekat jalan tak penting. Dia penting. Kalau dia tak ada, memang kucak-kacir lah. Betul-betul. Okay, yang ni batching plant. Okay, ini untuk bancuh konkrit. Dia ada silo-silo ni. Okay, yang ni bending machine. Okay, untuk melenturkan sesuatu, besi ke ataupun apa saja yang nak di bend kan. Yang ni bulldozer. Okay, dia tolak saja. Tolak tanah ke ataupun tolak pokok ke. So ni adalah bulldozer. So kena kenal lah jentera-jentera ni. Okay, yang ni crawler crane. So beza dia, crawler crane ni tayar dia tayar kata kebal, besi rantai ni. Okay, ni crawler crane. Okay, yang ni cutting machine. Dia nak potong besi ke, kayu ke, apa-apa saja material nak dipotong, so kita gunakan cutting machine. Okay, yang ni excavator. Okay, excavator jengkaut. Dia ada bucket kat depan untuk dia gali ataupun kaut apa yang ada di site tersebut. Okay, so excavator ni tayar dia tayar kata kebal juga. So nak gerak kena naik lori baru boleh bergerak. Dalam site tak apa, dia tak boleh lalu atas jalan. Okay, ni hoist untuk angkat barang daripada bawah ke atas. Okay, ni hoist biasa je. Okay, yang ni logging machine. Ni untuk kerja-kerja tebang kayu ataupun kerja-kerja pembalakan. So dia gunakan logging machine. So dia punya bucket tu dia tak sama macam bucket excavator. Dia bucket dia boleh cengkam, especially pokok lah. Ni logging machine. Ni lori hantu. Ya. Apa lori hantu, muka dia memang macam tu. Macam monster. Okay. Tapi dia tak ada rotan. Lori ni kalau nak gerak, kena naik lori lain. Lagi besar dia. Okey, kemudian mobile crane. Tadi crawler crane. Tayar untuk crawler tadi tayar getah kebal. Okay, kalau mobile crane tayar getah. So tayar crane macam ni, dia boleh lalu atas jalan. Okay, ni passenger hoist. Macam lift, daripada tingkat bawah nak pergi ke tingkat yang paling tinggi. So tak perlu nak panjat tangga, so boleh naik passenger hoist ni. Okay, yang ni scaffolder ataupun perancah. Okay, so perancah ni bukan semua orang boleh pasang. Hanya orang-orang yang kompeten saja, yang ada sijil, yang boleh pasang perancah ni. Tapi kat site biasanya kita tak jumpa yang macam ni, kita jumpa yang besi je kan, yang besi yang dah berkarat tu. Kalau macam ni memang dia ada syarikat dia. Dia ada syarikat yang mana syarikat ni dia punya kerja dia pasang perancah ni. Kalau macam Petronas, dia tak ada bahagian yang pasang perancah ni. Dia akan lantik kontraktor luar untuk pasang perancah dekat dia punya loji lah. Okay, yang ni skip hoist. So nak angkut konkrit daripada tingkat bawah ke tingkat atas. Kalau high rise punya building. Okay, dia gunakan skip hoist ataupun hoist biasa tadi. Tapi kalau skip ni dia banyak lah. Banyak sikit dia boleh angkut daripada bawah ke atas tu.
Kalau hoist biasa tadi satu bucket tu sekali je naik. Okay, yang ni soil compactor. Okay, ini untuk compact soil. Kalau compactor soil ni awak duduk dekat dalam jarak 1 km lah, sepatutnya dia boleh rasa dia punya gegaran tu. Itu maksudnya dia punya proses compaction dia sangat baik. Kalau awak duduk sebelah tak rasa bergegar bumi yang awak berdiri tu, maksudnya compactor tu tak bagus dari segi dia punya compaction dia. Okay, yang ni tayar compactor. Ini untuk jalan, kerja-kerja jalan. Bila dah siap dia turap, so dia kena compact menggunakan tayar compactor. Dia tak boleh compact guna soil ni. Dia pecah lah turapan tu. So dia kena guna yang getah ni. Okay, kemudian tower crane. Tower crane ni dia tak bergerak, dia memang situ je. Dia pasang, lepas tu dia akan stay kat situ sampailah projek tu habis. Cuma tower crane ni dia boleh bergerak 360 darjah. Okay, so itu antara machineries ataupun pelan yang biasa kita jumpa dekat construction site. Okay, yang ni yang kecil-kecil lah, equipment. Dia bukan machineries, dia equipment. Contohnya seperti hand tool. Okay, hand tool and mobile power tool, hammer, slash and drill, stair, scaffold, air compressor, hammer drill, generator set, okay, and welding equipment. Itu antara equipment yang kecil-kecil yang kita boleh bawa ke mana-mana saja. Okay. Yang last kali. Okay, so untuk hari ni kita sampai slide 31 ni sajalah. Ni ada separuh lagi. Kita akan habiskan dalam minggu depan. Okay, construction safety type of accident. Kemalangan, jenis-jenis kemalangan yang kita akan jumpa dekat construction site. Okay, antaranya adalah falling from height. Okay, jatuh daripada tempat yang tinggi. Okay, itu antara yang paling banyak lah kes yang dijumpai di construction site ataupun yang dilaporkan dekat construction site. Okay. Yang kedua, falling at same level. Jatuh pada level yang sama. Maksudnya jalan-jalan dan dia tersadung. Itu mungkin menyebabkan kecederaan yang parah ataupun kecederaan yang ringan saja. Tapi boleh menyebabkan kematian. Dia jalan-jalan tersadung, depan tu ada benda tajam, so tertusuk dekat dia punya kepala. So menyebabkan kematian. Walaupun level yang sama, aras yang sama, tapi kesan dia menyebabkan kematian. Okay, yang ketiga, hit by falling object. Okay, jatuh, objek jatuh daripada tempat tinggi ke atas kepala dia. Biasanya atas kepala lah. Sebab kepala ni, kalau kita pakai safety helmet pun, dia tak menjamin 100% kita selamat. Okay, cuma kita pakai PPE tu untuk mengurangkan benda tu akan jatuh juga. Okay. Tapi kesan bila dah jatuh, aksiden tu dah berlaku, kesan dia tak seteruk kalau kita tak pakai PPE lah. Okay. Itu PPE. PPE ni sebenarnya pilihan yang terakhir. Okay. Pilihan yang pertama, kita elakkan. Kalau boleh elakkan kerja tersebut, elakkan. Dia ada dia punya hierarki dia.
elakkan, isolation semua tu nanti awak tengok dalam chapter yang kelima. Okay, risk management. PPE ni yang last sekali. Sebab PPE ni kalau awak pakai pun accident tu akan berlaku juga. Cuma kesan dia kurang lah, kecederaan dia kurang. Okay, yang keempat, break under falling earth or structure, tertimbus. So dekat Malaysia ni banyak kes-kes yang melibatkan pekerja yang tertimbus di dalam tanah ataupun di kawasan-kawasan yang boleh menyebabkan tanah tu runtuh. Okay. Kemudian electric shock, kejutan ataupun rejatan elektrik, lemas, drowning, hit by vehicle, kemalangan disebabkan dilanggar oleh biasanya kenderaan besar. Kalau dekat site ada pekerja-pekerja ni waktu rehat pukul 1 dia rehat sampai pukul 2. Disebabkan panas, dia tidur dekat bawah excavator. Okay. So bila pukul 2 dia tak sedar dah pukul 2, orang yang bawa excavator tu nak start kerja. Dia tak perasan. Ada orang tidur dekat bawah excavator tu. Last kena langgar ataupun kena lenyek lah. Dengan tayar excavator, tayar kata kebal tu. Okay. So itu antara kemalangan-kemalangan yang kita boleh jumpa dekat construction site. Okay, ataupun inhalation of toxic chemical. Especially kalau bekerja dekat confined space ni, kita tak tahu kandungan udara dekat kawasan tu, mungkin ada udara yang beracun ataupun tercemar, bahan kimia yang boleh mendatangkan masalah kepada kita punya sistem pernafasan. So itu pun antara salah satu kemalangan yang kerap berlaku dekat construction site. Okay, contact with moving machinery, okay, crash or stuck between object. So itu antara kemalangan-kemalangan yang kita boleh jumpa, yang kita boleh tengok di construction site. Okay, so setakat ni ada soalan? Tak ada. Boleh terima Boleh. So, ini sambil teori, saya risau kalau awak mengantuk tapi kat rumah susah nak mengantuk kan. Kalau mengantuk tu boleh minum air, boleh makan. Okay? Ya. Okay, sekejap lagi saya akan bagi link untuk awak buat latihan sikit. Okey. So, sebagai link tu nanti awak buat di dalam pukul 9 malam nanti dia punya due awak boleh hantarlah sebelum 9 malam Okey. So bagi masa lebih sikit. Rumah ni lah sebab saya pun tak tahu, mungkin ada orang tu dia busy dekat rumah, jaga adik dia ataupun ada kerja-kerja lain yang mak ayah dia suruh minta buat. So saya bagi masa lebih sikit sampai pukul 9 malam. Okay, Alright. kalau yang tak busy tu nak buat terus, buatlah. Okay. Lagi saya bagi link. Saya gunakan form saja. Maksudnya nanti awak buat dalam link tu saja. Tak perlu buat dalam tempat lain. Okay. Sebab saya gunakan Google Link tu, awak kena jawapan awak tu kena tepat. Kalau nak enter nama orang tu perlu tepat. Kalau tak tepat dia kira salah lah. Okey sir. Okay, so sebelum kita stop kelas, saya nak ambil attention dulu. Haziq ada?
Buka kamera ke sir? Buka kamera. Oh. Zik ada? Zik. Dah. Okay, Amirul Aizat. Ada? Ada. 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 Anis Akila. Anis ada? Nama kau tak ada Li, biar kau. Kila ada. Ada. Okay, Anis ada. Lain tak kuat. Batrisha. Ada. Batrisha ada. Haikal. Haikal dah. Okay. Nama kau tak ada Li. Ada. Syafi. Ada sir. Ada. Nama kau patut sebelum aku. Amin. Saya Amin ada. Alif Muzammil. Ada. Okay, ada. Hakim Amsyah. Ada. Amsyah ada. Iqmal Hakim. Okay, Iqmal ada. Hafiz. Ada sir. Ya. Ada. Nabilah. Ada, sir ada. Ada. Adam Ikram. Ada saya. Ada. Najibah. Saya sir. Ada. Baik, dalam selimut dalam. Kira. Saya. Okay. Ali. Ada. Ada. Arif Zahidi. Baik ada. Ada. Arif. Ada. Ada. Adam Suhail. Ada. Ada. Ahmad Afiq. Ahmad Afiq. Afiq. Mana Ahmad Afiq? Tak ada. Baru perasan. Ahmad Afiq. Dia dalam ni, tapi dia tidur. Afiq. Ada. Nama dia ada. Dia ada. Hilang. Afiq. Afiq. lah. Habis lah. Fifi. Habis. Tak dapat attendance lah. Aduh Afiq. Aduh. Tidur pun jangan kantor. Aduh. Ni semua salah Ali. Hai, salah aku lah. Tidur ni. Ali punca. Dia masuk. Ali Munci. Ali. Apa ni? Okay, so sebelum saya start kelas pada hari ni, ada soalan tak? Tak ada sir. Ada. Ada. Tak ada. Soalan, sekejap lagi saya beri soalan. Jawab Okay. siapkan. Jawab dalam Google Form tu saja. Okay, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab masuk dalam meet ni. Yep. Kita jumpa dalam next class. Okay, Assalamualaikum. Salam sir. Okay. Terima Okay sir. Thank you. Okay. Thank you sir. Okay. Hai, Liza. Okay.